Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. Kita mula pertama kali buka majlis hari Ahad kita ini, ibu-ibu pada majlis ibu-ibu bapa-bapa selepas pada kita berhenti lama cuti hak umi ni lah dah, tapi hak Islam nak ada post apa nama dia title ustaz-ustaz lain tu cuang covid pun ada nah. Tapi mula kita mula hari Ahad ni, alhamdulillah kita telah mula dah. Hari ni pada ibu-ibu pendengar-pendengar muslimat di sana, di luar sana, ya ikuti majlis Islam Nara kita hari ni Ahad ni. Maka bakatlah kita bakat raya dah hari ni, dah sapa pada kita dah melawat buka semula majlis kita ni. Alhamdulillah. Mari kita mula, iaitu kita selalu baca alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kalinya kita mula dengan syukur di atas kita ni selamat belaka. Nah, alhamdulillazi afana mimma ibtalahum bih. Ya Allah, syukurlah pada Allah, segala puji bagi Allah yang selamatkan kami di atas bala bencana yang kena pada orang lain tu. Nah, Tuhan pilih kita tak kena kena, tapi selamat, alhamdulillah. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bila kita ada berlaku satu-satu kejadian tak baik, nah, maka kita selamat. Tak ada kena, selamat. Nah, katanya kita puji Tuhan dengan kata-kata ihsan ni. Alhamdulillazi afana mimma ibtalahum bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah telah melebihkan kita di atas segala makhluknya dengan kelebihan yang banyak. Tu bunyi panjang dak orang tu dah. Biasa baca dak tu kat alhamdulillahillazi afana mimma ibtalahum bih wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Atau hok anak sekalinya alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya alhamdulillah ni kita kena duduk mulut semua. Nah, lebih lagi waktu kita banyaklah. Nah, lepas ada kita Tuhan uji dengan COVID ni, beberapa bulan ni banyak kita berlaku tengok, perhati, pakat rasa belaka dah, pakat tahu belaka, budak-budak sedikit, budak pun reti mikir juga kan. Ia keratup dengan hidup kita segala segi kesihatan kita tak kena royak dah. Nah, kesihatan manusia di segi badannya, di segi akalnya, keratup di segi ekonomi ni dah, dia kata suka ada COVID no weed pula. Waktu bosan dah. COVID ni lagi katuk no week. Siapa
Katub dengan segi cara ibadat kita. Nah, ibadat kita pun nak buat sebenar seperti biasa tak boleh lah. Nah, apa katuk masjid ke apa semua tu adalah satu perkara yang besar, yang bala besar yang kita tak pernah mikir kata satu masa tu nak uji apa gitu lalu. Nah, katuk bahkan Baitullah, nah katuk itu Baitullah. Nah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, subhanallah. Nah, itu semua telah berlaku pada alam kita semua ni. Seluruh alam. Nah, seluruh alam. Masya-Allah. Subhanallah. Dan kita perhati katuk dari segi rumah tangga. Nah, rumah tangga berlaku cerai berai dengan antara perceraian di antara suami isteri dengan sebab Covid ni. Suami, Allahu Akbar, suami pergi kerja Malaysia, kerja cari duit untuk nak sangga keluarga. Bermalik Covid, tak boleh kelik, tak boleh balik. Nah, guna duit sana nak kerja pun tak boleh. Habis duit. Siapa masa boleh kelik, tak ada duit. Siapa berlakunya pada cerai. Nah, cerai antara ambil isteri ni susah di rumah pergi anak ke apa. Tak boleh sobar, tak tahan sobar. Suami pun dah isteri nak marah sangat, nak cerai sangat. Cerai 3 lalu dah. Lepas ni bawa Covid tak ada, tak kelik baik mula pula. Main tanya tu nak kelik baik kan, boleh kelik tak ni? Kita tanya untuk guru rata. Tu berlaku dalam semua tu berlaku pada rumah tangga, pada dalam masyarakat Islam kita, masya-Allah, bahkan masyarakat umumnya. Nah, kata dari segi jiwa orang, nah, tak boleh sobar siapa kena berlaku perceraian pada curi ya. Nah, ada duit tak ada kena curi, kena merokok. Ada semua ni adalah kita boleh tengok masa-masa lepas dah ada curang Tuhan uji kita dengan Covid ni. Subhanallah, subhanallah. Nah, itulah sebagai kita wak kecil wak kerana majlis kita ni. Allahu Akbar. Semua tu adalah kena sabar dah, ada ujian yang patut kita sabar. Pernah ada juga dalam Covid, dalam wikri ni ada okat. Nah, dalam wikri belakang nane saat ni jadi causuan. Nah, buat tak lagi mana jadi causuan. Tanah ting batai, tanah telek. Ada gak ke tanah ting batai tak tumbuh, tak buah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala syukur bagi Allah kerana Tuhan selamat kita. Nah, dan minta Tuhan akadlah semua ni. Ya Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Minta Tuhan akad semula. Allahumma rfa'anna virus corona, Covid. Minta Tuhan akadlah untuk ambil semula jauh-jauh pada negeri kami, pada dunia ini semua ni, Allah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah bihamdih. Waktu kita kecek sokbong dengan Tuhan. Nah, semua tu adalah kita kena kecek sokbong dengan Tuhan. Nah, tak nak kecek dengan siapa. Nah, Tuhan suruh kita kena gantung kejak tawakal pada Allah. Nah, subhanallah bihamdih. Kita nak kecek sokbong dalam azkar kita tu. Subhanallah bihamdih. Maha suci Allah lagi memujinya. La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada daya upaya kita ni. Nah, semua kena suruh Tuhan belaka. La quwwata illa billah. Masya-Allah kan. Mari Tuhan kena jadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Mari Tuhan tak kena tak jadi. Ya duk situ belaka dah. Tapi semua tu bagi kita kita duk ngaji, kita tahu ya boleh rasa lagu tu. Nah, hidup mikir kata kita duk ngaji, biasa duk ngaji dah duk dengar ni. Tu nak rasa ada sebab-sebab juga dah. Tak tahu nak guna, nak duduk lagu mana dengan hikkan lagu ni dah. Hidup mikir kata bagaimana masyarakat kita, kawan-kawan kita tak biasa dengar, tak biasa ngaji, tak biasa dengar hak Nabi jaga apa, Quran ayat apa. Ya duduk lagu mana? Nah, hidup lagu mana? Waktu lah kita tengok dalam sangkung orang kafir bakal bunuh diri hal dah. Nah, banyak dalam sangkum atau dalam praktik kita ni khasnya orang mati dengan bunuh diri lebih ramai pada mati sebab Covid. Curang Covid ni. Wallah alam itu kita dengar dalam berita-berita lah dah. Jadi mati dengan Covid, mati dengan takut Covid, bunuh diri.
Rupanya mati bunuh diri teka total ni beramal pada mati dengan sebab COVID. Nah. Ya kata jiwa kita tu. Sebab tu pentingnya jiwa kita hari ni buat lagu mana kita nak jaga cip cai kita tu. Nah. Bang tak ada Islam kita mengajar kita jaga seumur kita. Itulah disuruh kita dengar seumur. Nah. Dengar pak berhenti kat muzakarah. Nah. Dan alhamdulillah hari ni majlis muzakarah kita melalui pada stesen Islam Nara kita ni kita boleh mula semula. Alhamdulillah. Lepas tu siapa-siapa ada tahu dah hari kita mula hari ni tolong royak-royak ada baca sampah bersama kita kata insya-Allah semoga majlis kita berterusan insya-Allah dapat memberi faedah kepada kita sendiri dan kepada masyarakat kita insya-Allah. Alhamdulillah. Dengan masa yang tak banyak dah kita mula lewat sikit hari ni kerana masa dia dah mula-mula dulu sayang kita betul nanti sayang kita. Nah. Seperti biasa gila Umi ni ialah kita mari ngaji buat secara koda-koda boleh royak lah. Nah, iaitu kita hubung pada halaqah Quran kita. Ingat dah kita berhenti kat mana baru ni? Lama dah berhenti. Kita nak mula surah apa gini? Surah baru Muzammil. Alhamdulillah. Nah, kita berhenti dengan surah Al-Jin baru ni dah. Berhenti lama doa tu tak tahu duduk mana dah apa. InsyaAllah ada ingat lagi tu dah. Hari ni kita mula tak lewat masa kita mula dengan mukaddimah dulu. Kita buat tahu sikit-sikit sekadar dulu dengan masa ada ni. Surah Muzammil siapa ada buku kita menterjemah itu ni Pipin Ar-Rahman waktu ni guna ni. Nah, Pipin Ar-Rahman kita buka di mukaddimah dia dulu. Nah, lepas tu kita nak baca ayat dia mula dulu. Mula dengan ayat dia beberapa ayat mula tu. Nah. Tak baca boleh berapa ni? Kalau turut cerita dia 11. Nah. 11 ayat. Tapi kita tak baca semualah. Kita nak baca siapa 6 ayat dulu, 7 ayat dulu. Lepas kita sama lagi lah. Baca ambil mukaddimah saja lah. Ini tak ada tafsir lagi. Dah kita akan baca mukaddimah dulu. Cuma baca ayat ambil barakah tu dah. Kita buka mula baca dengan sekaligus dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah kita dapat membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita dapat belajar Al-Quran. Alhamdulillah kerana Tuhan pilih kita boleh mengaji, orang mengaji dan orang belajar, orang mengajar Quran. Alhamdulillah. Itulah kita selalu dengar hadis yang kita baca dalam majlis kita ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada kita ialah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah, sebab baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Tugas ngaji, ngajar ni tugas yang
tuk kena muslimin muslimat kena ada suan nak lihat. Nah, sebab tu kita thamngan arai kodai minati arai kodai. Nah, tapi nati lah kita dia di mengaji dan mengajar ni kena jangan tinggal. Nah, insya-Allah. Nah, biar ada suan, biar ada bahagian kita gini. Nah, aku jadi guru. Nah, aku mengaji Quran. Aku mengajar Quran. Mengajar tu mesti bukan tak semesti atau mengajar ada kelas sada, dah tak semesti gitu dah. Nah, tapi mengaji dengan mengajar ni kita kena ada, kita biar ada suan kita. Nah, walaupun kita pinkun minta menang arai pinkun gapo-gapo pun nah, tapi kita kena ada tu tugas tu. Nah, insya-Allah dah. Alhamdulillah dan kita alhamdulillah kita syukur banyak dengan Tuhan. Karena Tuhan pilih kita. Dalam ramai-ramai ni ramai lagi orang ngaji dengan orang ngajar Quran ni. Ramai tak ngaji lagi. Nah, hok ramanya bila hok tak jamno hok ramai lagi hok tak ngaji. Ramai lagi. Bukan sangka orang tak muka Islam tak nak je dah tu. Dalam sangka Islam kita sendiri pun. Nah, kita nampak dalam masa Kuwait ni pakat nak baca Quran taklah dia tapi tak pandai Quran. Nah, tapi lah cuma alhamdulillah learn itu kalau kita pandai Quran kita boleh dengar mudah. Nah, nak dengar tu mudah. Pasal terosak, pasal gapo tu. Nah, kalau dulu nak pada orang baca Quran kita nak cari mana tu. Nah. Waktu dulu dia lalu panggil kalau ada gapo-gapo panggil tu lebar, panggil gapo tu baca Quran dia. Nah, itulah kita mari. Nah, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tuhan pilih kita jadi ngaji pandai Quran. Nah, tapi ini tak cukup dengan baca saja kita ngaji semua tu. Nah, Quran ni bukan untuk baca saja tapi untuk faham dan untuk berakhlak dengannya. Kalau berakhlak ni nak pakai nak jadi perangai kita. Nah, macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Aisyah kata perangai Nabi adalah Quran. Itu pun kita pun usaha pas itu. Bau mai kita nak baca Quran ni ialah nak jadi khuluq, nak jadi akhlak kita, di perangai kita. Perangai dari segi akidah kita, dari segi apa saja. Nah, apa saja kita tingkah laku kita ni penuit ciwit dah dari cara hidup kita. Itulah dia pau mai kita faham belakang tu majlis dah. Biasa duk ngajar Islam nara kita ni dah faham kelima ni. Nah, tapi ini tuju kelima ni pada sangkut-sangkut kita banyak lagi dalam masyarakat kita yang tak faham lagi. Hanya cukup dengan baca tu. Nah, Ibu surah Al-Muzammil hari kita baca mula baca gini insya-Allah dan minta Tuhan ajar kita melalui surah ni dan minta Tuhan hidayah pada kita dengan ayat ni dengan surah ni insya-Allah yang mana satu surah yang ada dalam juzuk 29. Nah, surah ni ada dalam juzuk 29. Surah yang ke 73. Surah ti cik sipsam kalau mari kita bila tadi surah Fatihah manggut ni. Nah, surah jatuh pada surah 73. Ya kerana surah Quran ada berapa? 114 surah. Nah, dan surah Muzammil ada 73. Nah, surah ni turun di Mekah ke di Madinah surah ni? Mekah dah, surah Makkiyah, surah mula-mula, surah ulung-ulung apa ni? Nah, surah mula-mula Nabi terima bukan mula pertama kali dah, surah mula-mula tu kita ngaji dah surah gapo mula sekali Nabi terima daripada wahyu Allah. Surah Iqra. Nah, surah Iqra tu mula-mula sekali. Nah, kemudian Muddatsir. Kalau tu mengikut peraturannya kita ngaji gitulah tapi tak ada kita turut tertib surah Quran ni. Nah, tak ada turut tertib nuzul dak. Nah, surah Muddatsir. Kemudian surah Muddatsir katanya surah Muzammil. Wallahu alam. Nah, surah Iqra tu suruh ngaji dulu. Alhamdulillah. Iqra tu suruh ngaji dulu. Mula-mula Quran mari ngaji dulu. Nah, lepas tu surah Muddatsir ni Allah Taala turun surah ni untuk suruh nak tentang Nabi jadi rasul. Sekerja dakwah. Nah, tapi bekerja dakwah dah, setelah kerja dakwah dah temu ujian banyak dalam kerja dakwah ni. Nah, kerja dakwah lah kerja yang banyak ujian. Nah, ujian bukan lebih bukan ujian dengan badan saja, ujian dengan manusia lu dah. Nah, lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi turun surah Muzammil untuk jadi bekal kepada Nabi kita dalam nak kuat badannya dan nak kuat roh di segi roh. Nah, iaitu perintah dengan surah Muzammil suruh satu surahnya perintah suruh semaya malam. Tu dah. Suruh semaya malam. Sama kita tengok lagi dah.
Peraturan mari suruh ngaji, suruh kerja dakwah. Suruh apa panggil, mari turun surah Muzammil, suruh cari bekal dalam nak kerja, nak kuat badan, nak kuat iman. Nah, nak kuat iman. Itu surah Muzammil. Nah, surah ini diturunkan di Mekah setelah mewak saat ni. Ada 20 ayat. Nah, 20 ayat. Tapi 20 ayat ni tak turun sekaligus lah tak. Turun bagi 19 ayat dulu. Nah, 19 ayat dulu, lepas tu bos tahun pula turun ayat 20. Nah, kita perhati surah Muzammil ni, ayat yang ke-20 tu panjang pada surah lain. Nah, lain-lain tu pandai ya. Nah, kemudian surah ayat akhir sekali 20 tu lah paling panjang sekali dari surah Muzammil. Tidak. Nah, surah tu setahun pula lepas tu. Nabi doa amal ayat Muzammil surah perintah Qumil Lail tu setahun 12 bulan molek baru turun ayat yang ke-20 pula. Nah, jadi kita bagi dibagi pada dua bahagian surah ayat ni. Nah, surah Muzammil ni. Ada 20 ayat. Dinamakan surah Al-Muzammil. Surah Muzammil. Muzammil ni mana gapo? Ada kita buat nama anak dah Muzammil. Nah, makna dia yang berselimut, orang yang berselimut. Tu duk selimut tu. Muzammil ni selimut dengan kain selimut tu. Nah. Tu ada masyhurnya maknanya lagu tu. Nah. Yang berselimut sini ialah maksudnya siapa dia yang berselimut sini? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan panggil Nabi dengan Muzammil. Nah, panggil apa? Cahaya. Apa? Cahaya kenal cahaya. Gelar Nabi. Tuhan panggil dengan bukan panggil dengan nak marah, dak panggil kelima kasih. Nah, kelima manja. Nah, kelima manja kata. Nah, surah Al-Muzammil dengan makna yang berselimut iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ulama-ulama tafsir kata yang berselimut sini kepada asalnya Nabi sendirilah. Nah, dan kepada umat-umat Nabi duk selimut lagi tu pun dia gerak belaka dah. Nah, orang duk selimut tu. Nah, Tuhan panggil juga ayat ni. Nah, panggil buat gapo. Nah, lalu dinamakan surah Muzammil. Ambil ayat itulah namanya, taklimah ni nama surah ni Al-Muzammil. Nah, yang berselimut. Ada Al-Muzammil ni ada baca Mutazammil. Ada juga. Nah, tapi mau kita masyhur Muzammil, bacaan Muzammil. Nah, kerana pada awal surah ini Allah Taala perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut. Nah, Tuhan perintah ke Nabi. Tu ayat tu perintah ke Nabi dulu, khamsang pada Nabi kita. Nah, Rasulullah ni ada bubur seumur dengan Tuhan. Dah. Bubur dengan wahyu lu dah. Nah, subhanallah. Bila kita baca Quran lah. Siapa nak bubur dengan Tuhan, baca Quran. Nah, baca Quran. Siapa nak kecek dengan Tuhan, baca Quran. Gitulah ada Quran. Nah, Quran ada satu tali yang Nabi kata, satu tali yang hubung antara kita dengan Tuhan. Sebelah ini kita, sebelah Tuhan sana tu Tuhan. Nah, mata kita baca Quran ni kita sedang berhubung dengan Tuhan. Nah, kita kecek telefon tu. Waktu kita buat seumur dah. Tak berasa lah kita tak. Sayangnya kita kita kecek dengan Tuhan ni, ngana? Berasa berhubung tak? Berasa cak tak? Kalau kita ngaji lah ni, berasa cak dah tu dah. Berasa cak dah tu. Ada rasa nak teriak ke, sedih luamu ke apa, dah tak? Ada dah. Alhamdulillah. Dah sampai situ tak apa dah tu. Nah, kita tu dah ada artinya baca. Nah, tapi lagi duk baca, sedap saja baca tu, tak ada lagi tu. Nah. Lamanya masa kita duk baca free, duk baca kosong deh. Tapi tak apa. Nah, hingga pada tak ada baca langsung. Nah. Maka ayat ni kata Allah Taala perintah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut. Nabi tengah duk selimut kata. Apa Nabi selimut apa tu? Mari kita tengok dalam tafsir dia lagi. Nah, supaya bangun apa? Qumi. Nah, ya ayyuhal muzammil, hey orang berselimut. Qum tu mana bangunlah. Nah, tapi apa kena kata qumil lail bagi bawah mi di bagi hidup. Asalnya sebab ia jumpa mati dengan mati qum, mati
al-laitul alif lam tu. Nah, mati juga ia kena hidup betul jadi qumil laila. Nah, bangunlah. Asal mulanya kelima qumi itu qum al-laila. Al-laila ni makna apa dah? Banyak kali dah bertemu al-lail. Malam. Nah, bangunlah waktu malam. Bangun sini iaitu bangun semaya. Nah, Allah Taala gerak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun suruh semaya. Duk tidur molek-molek bangun suruh semaya. Nah, bangun mengerjakan semaya tahajud. Iaitu semaya ni semaya tahajud atau qiyamul lail dia panggil. Nah, qum tu daripada qiyam. Nah, qiyam semaya. Al-lail malam. Sebenarnya tapi dalam ayat ni cok-cong qumil lail ni ialah tidur dah. Nah, tidur dah lepas tu bangun semaya malam. Tapi maknanya kalau mana qiyamul lail sungguh tu ia masuk daripada semaya malam semua tu, maghrib dah isya, awal subuh awal tu masuk dalam qiyamul lail lah ke tu. Nah, matu Nabi ada siapa semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis. Maksud hadis katanya siapa semaya isya dan subuh berjemaah, supaya dia semaya semalam mai. Supaya dia semaya semalam mai. Seolah dia duk semaya ada berhenti semalam mai tu. Semaya jemaah khasnya orang lelaki tu dah. Semaya jemaah isya dan subuh. Itu kelebihan dia semaya isya dengan subuh nah. Karena waliknya semaya isya dengan subuh ni bagi orang munafik tak semaya mana. Sebab tu kelebihan dia besar. Dan bagi orang munafik, receh kata orang munafik kerana semaya isya dengan subuh dia tak semaya jemaah mana. Ataupun dia tak batu masa Nabi kalau orang tak pergi semaya jemaah subuh ni atau tak semaya isya ni dia bakal syak lah dah. Syak kata orang ni ada masalah iman. Nah, Allahu akbar, auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Subhanallah. Mata dan lebih laginya qiyamul lail tu wajib. Semaya isya subuh ni wajib. Adapun semaya qiyamul lail dari ayat ni ialah bukan semaya wajib dak. Nah, semaya sunat. Nah, kita tahu dak tu. Apa yang kata mula-mula sebelum ayat turun ni, sebelum turunnya semaya 5 waktu lagi. Nah, semaya waktu. Ke masa Nabi masa Nabi Nabi dia mula-mula jinuk abang mula tapo panggil tapo, so kita panggil tapo. Nabi cari agama. Nah, cari agama nak ada ke mana ni. Nah, waktu masa Nabi umur katanya Nabi mula kita ngaji dengan surah Iqra mula. Mula Nabi tapo, mula Nabi jin, mula nak dia nak pergi di daripada daripada masyarakat dia ni. Rentuk umur Nabi 30 ni. Wallahu alam. Nah, itu ikut sejarah Nabi mula pergi tapo kalau Gua Hira gapo tu kita ngaji dah. Ngaji apa tu? Bo umur Nabi siapa gi kelik tu. Nah, umur Nabi 40. Nah, siapa umur Nabi 40. Nabi rasa bosan juga nak duduk ke mana ni. Nah, duk cari agama panggil. Macam nak cerita Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim nak cari Tuhan. Nah, mana hak sebenar, cara hidup sebenar. Sangkum tak keliling pening tu pakat semua tak okum belaka. Nabi tak suka suasana lagu tu. Lalu Nabi cari hak sebenar lagu mana. Nah, itulah Nabi mula kita apa lagu Hira tu. Nah, itu asasilah Nabi mula waktu Nabi semaya dia kata Nabi semaya mengikut agama dulu, semaya subuh, semaya waktu subuh dengan waktu asar. Tapi cara semaya tu wallah alam. Dah bukan tak super-super ni dak lah. Nah, lepas pada tu ayat ni. Kemudian setelah Nabi dilantik jadi rasul, Tuhan ajar suruh Nabi semaya mulai mai tahajud. Nah, mai tahajud selama mana? Setelah tu ayat ni, selama setahun. Semaya Nabi dan sahabat-sahabatnya sampai bekok ke kaki. Nah, dengan perintah inilah Nabi pun semaya tak ada berhenti-berhenti. Nak malam. Nah, nak malam. Allahu akbar. Sebab itulah ada setengah-setengah lain mazhab tu. Bagi dia mazhab Hambali. Nah, wajib maya sunat tahajud ni. Nah, ada apa sebenarnya hukum sebenarnya bukan wajib dak. Wajib maya solat 5 waktu. Nah, maya 5 waktu. Setelah turunnya dekat Nabi nak hijrah pergi kepada Madinah dah. Nah. Bila dah turun solat 5 waktu? Ke masa mana? Ke masa Nabi naik Isra' Mi'raj. Tu kisah benarnya dah. Isra' Mi'raj ni kat Nabi
kat Nabi nak pergi Madinah dah tu. Nah. Atau Nabi timo setelah setahun Nabi dah mula kerja ni. Setelah Nabi timo Hamzah perintah ni, Nabi pun mula semaya. Nabi dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Nah, kelebihan besar. Nah, dalam semua semaya sunat tu, raja semaya sunat. Ketua semaya sunat duduk di pada semaya qiyamul lail atau tahajud. Nah, kalau qiyamul lail tu tengok kita akan ngaji surah ni lagi. Qiyamul lail dia ada peringkat pula. Nah, qiyamul lail ni apa saja semaya yang kita semaya sunat lepas pada semaya Isya. Siapa belum masuk subuh tu dia panggil qiyamul lail, semaya malam. Nah, semaya malam. Lepas tu kita semaya bulan puasa, qiyamul lail kita tarawih tu, qiyamul lail dah tu. Nah, cuma kita semaya lepas Isya ada dah. Nah, tapi kalau Nabi tengok kita tengok tahajud tarawih Rasulullah bulan puasa juga, Nabi semaya kat dekat sahur nah. Tu semaya pada semaya tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cepat lebih lagi masa ni dekat dalam 10 akhir Ramadan. Tu kita tak biasa buat mana tu dah. Jadi kita biasa tarawih dengan tahajud ni ada suku, rasa suku. Kena kecap banyak lagi mungkin kita tak peling lagi. Ada peling antara tahajud dengan tarawih gapo, qiyamul lail dengan tarawih gapo tu rasa suku. Nah, mungkin kita biasa-biasa semaya masa tarawih ni biasa awal. Semaya awal tak ajiz semaya tarawih. Biasa tak kita semaya tarawih akhir. Belum ada sahur. Tak ajiz mana. Dah. Kalau tak iman awak pun tak ada makmum. Itulah. Nah, setelah Nabi terima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Muzammil, so bangun semaya malam, khasnya semaya tahajud. Nah, semaya tahajud ni ada 3 waktu. Nanti kita akan ngaji masuk dalam tafsir dia insya-Allah. Nah, awal, tengah, akhir. Nah, mengerjakan sembahyang tahajud pada malam hari. Itulah perintah daripada surah Muzammil. Kata mari asasilah sembahyang tahajud ni. Mana khamsah dia? Itu dalam surah Muzammil insya-Allah. Nah, ada gapo kata dalam isi-isi surah dalam surah Muzammil ni? Ada gapo kita akan belajar gapo kata dalam surah ni? Satunya surah Muzammil arahkan Nabi dan juga umatnya. Dalam surah ni Allah Ta'ala kita akan dapat tahu Nabi Allah perintah kepada Nabi kita, suruh Nabi kita dan umat-umat dia, iaitu kita sendiri apa kita lah ni, umat Nabi masa tu. Nah, supaya membiasakan diri kita masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Nah, ya malam ni nafsu tak kena. Nah, maka surah ni Tuhan mari didik Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perenyek nafsu dengan semaya malam. Nah, siapa nak perenyek nafsu ni kena perenyek dengan semaya malam. Kita tak kena nafsu kita pada maya tahajud ni. Nah, nafsu kita ni kita selalu tahu bahawa kena duk perenyek seumur dia. Jangan duk turut sangat. Nah, nafsu tu. Sebab tu kita baca, ingat tak kita baca seumur Nabi kita ajar baca dalam azkar gapo tu. Nah, betul mana tak doa kita nak perenyek nafsu kita. Minta dengan Tuhan jaga nafsu kita jahat-jahat dah. Nafsu ammaratun bisu. Nafsu ni yang suruh buat jahat seumur. Dalam surah, dalam ayat dalam azkar kita pagi-pagi, duk mana ayat tu? Ada doa tu. Doa Allahumma fatirus samawati wal ard. Allahumma fatirus samawati ni doa zikir yang kita baca minta dengan Tuhan supaya Tuhan Allah Taala tolong jaga nafsu kita jahat-jahat sat ni. A'udzubika. Banyak kali dah minta ayat ni pun dah, tapi terlupa dah. Lepas ni insya-Allah tak lupa dah. Allahumma fatirus samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Kita minta dengan Tuhan, Allahumma fatirus samawati wal ard. Hai Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang sangat mengetahui benar ghaib, benar nyata. Rabb kulli syai'in wa malikah. Tuhan kepada semua perkara dan pemiliknya. Nah, tuannya. Itu
minta dengan tua langit bumi ni. Nah, tua hok jadi semua ni. Lalu minta ke apa? A'udzubika asyhadu an la ilaha illa anta. Kita jamrak aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan lain, mulah Tuhan sebenar. Lepas tu minta, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mintalah berlindung denganmu min syarri nafsi, daripada jahatnya nafsuku. Wa syarri syaitani wa syirki, dan jahatnya syaitan dan penolong-penolong syaitan. Ya nafsu dengan syaitan ni ya sai dia kata. Kita ngaji dah ni. Batu nafsu dengan syaitan ni, nafsu hok jahat dalam, lepas tu syaitan duduk luar. Apa kalau nafsu kita jahat mana, kalau syaitan apa dah? Syaitan nak apa tak boleh kita kalau nafsu kita tu baik. Tapi syaitan buat kita, tamlai kita ni, nah, ngarut kita ni, adik kita tak juru ni kerana ya ruam dua tu syarik. Kosi dua tu. Nah, kita panggil setru painai dengan setru painok ni, ya ruam mekat. Nah, batu kita nak agama tak sudut kerja sama duk antara nafsu kita dengan syaitan ni. Ya kena peranyak nafsu kita dulu. Nah, kalau satu nah, dan kita sebut sini munasabah ayat ni, doa ni ialah salah satu lagi cara nak peranyak nafsu kita ialah dengan semaya tahajud. Itulah perintah awal-awal Rasulullah terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak peranyak nafsu kita ni gagal nafsu. Dan nafsu kita lemah. Nah, nafsu tu syaitan ya lemah lah. Nah, nafsu dia tu syaitan ya lemah. Dia tak erak. Nah, nak makan banyak, nak tidur banyak, nak dunia banyak, nak gapo. Hatu nak apa tak boleh lah. Nah, dia nak dunia banyak, ya malas sedekah, malas buat ibadat, malas gapo lah. Ketua banyak kalau dah. Nah, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan didik satu surah yang Tuhan mai didik mai fuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya fuk cit dia panggil dak. Orang sia dak kitab, orang kafir dak kitab ada siapa tolak ciwik dia ke apa tu. Ya ni dah ni tujuan nak peranyak nafsu tu. Nah, arum kilat. Tapi kita orang Islam ni cara dia. Nah, cara kitanya supaya membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat, iaitu erat pada hawa nafsu. Nah, berat pada hawa nafsu. Nafsu tak kena mana. Nah, Allahumma ja'alna mimman qamal lail. Jadilah kami daripada orang sembahyang malam ya Allah. InsyaAllah. Nah, minta Tuhan pilih kita jadi rajin sembahyang malam kata. Nah, habis tak ada apa dah? Witir 3 rakaat al-Fah Isya. Nah, terus sembahyang puasa boleh ni Allah, rajin tu sembahyang dah. Tapi puasa tahun ni tak tahulah lagu mana tu. Nah, ada setengah mai duk royak atau sedihnya tak boleh semaya, tak tak pandai nak semaya. Terawih. Nah, kita biasa duk tupai, tu imam seumur terawih. Tuhan tu uji kita kena buat sendiri. Nah, kena tolong diri sendiri. Tak apa semaya koda-koda kita boleh buat. Tak boleh. Tapi alhamdulillah ada rahmat pula boleh ada anak. Ada setengah tu anak yang di imam ke apa, boleh rasa kecak lagu mana nemak berimam dengan anak dengan keluarga. Nah, Masya-Allah, Masya-Allah. Nah, Allahumma ja'alna mimman qamal lail. Jadikan daripada orang sembahyang malam ya Allah. Nah, itulah tujuannya ialah supaya membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat. Sembahyang malam, sembahyang ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Nah, siapa boleh siapa boleh boleh buat ni, maka nafsu dia insya-Allah nafsu telah dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaya ni. Nah, betul jadi kita ratib daripada orang boleh semaya malam dan boleh istiqamah insya-Allah. Semaya tu ada belaka tapi nak istiqamah tu peraya. Dak. Nabi semaya setahun dengan sahabat dulu tak ada berhenti-berhenti. Nah, dan lepas ada tu pun dah hubung pula. Nah. Karena Allah Taala akan turunkan kepada baginda apa tu Nabi Tuhan suruh Nabi semaya malam sangat tu. Nah. Buat persediaan nafsu kita, peranyak nafsu tu nak buat persediaan dalam nak terima wahyu Al-Quran. Ya nafsu dengan Quran dia tak kena mana dah. Quran suruh kelubung, Quran suruh semaya, suruh buat baik, suruh sedekah, nafsu tak kena laka tu. Dah. Tak boleh ngopak ke orang, tak boleh apa semua tak boleh jahat-jahat tu. Nafsu tak kena laka. Tapi dah nafsu dah jadi jurud dah. Bawa ayat gapo pun itu laka dah. Nah, sebab itulah mula-mula sekali orang nak terima Quran ni, dia kena rajin semaya qiyamul lail. Nah, kena orang nafsu yang jurud dah. Nah, orang boleh terima Quran. Yang mengandungi perintah yang berat. Al-Quran ni gapo? Al-Quran ni ada gapo? Ada perintah-perintah yang berat.
Berat apa nak berat saat ni. Kita ngaji saat ni. Banyak. Al-Quran ni berkata saja ni. Halal, haram. Suruh buat agama tu. Suruh buat ibadat. Lara tak buat ibadat, tak buat benda jahat. Hok lara tu. Hok suruh pun payah dah. Hok lara pada tu. Tengok kita gapo malam kali gapo. Hok Quran lari kita ngupak orang tu. Dah mudah tak buat dah. Tak nampak mudah. Tapi pi nak buat payah. Tak sia lagi nyakit ngupak orang ni. Nyakit baik minta kon apa gosip orang ni. Puasa tak apa kali puasa dah tak nak katuk mulut. Suka sedap Quran lagi benar tu. Dalam Quran mengandungi perintah yang berat. Banyak perkara Tuhan suruh dalam Quran kita ni. Kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Kepada orang yang tak nak buat Quran turun. Sebab tu kita lah ni ngaji Quran rajin. Tapi bila kita tafsir dia tak kena. Apa? Apa bila dia mahu sangat ngaji tafsir? Sebab dalam tafsir ni ada kena buat go tu, tak boleh buat go ni. Kalau tak ada keratuk siapa tak apalah. Bermain keratuk dengan kita tak boleh syirik. Siapa timbul buku Wahbi ke apa tu. Setelah mai timbul baca Quran ni. Tafsir Quran ni. Berat. Bagi orang yang duk kerja Tuhan lara, bila kita baca Quran wikriya, ambil Quran mari amal, dia berasa berat. Berat tu kerana berat nafsu dia saat ni. Biasa tu hawa nafsu dia. Allahu Akbar. Itulah Quran ni ada mengandungi perintah yang berat. Sebelum itu dia perintahkan, kita lagi tengok lagi. Sebelum itu, sebelum ada Quran hari ni, dia perintahkan supaya membaca Quran dengan tartil. Dah Quran duk turun dah. Duk turun bela-bela tu. Dan cara semaya malam ni ialah Tuhan suruh baca Quran dengan tartil. Tartil ni kita akan ambil bahas dalam cara laik dalam tafsir sikit lagi. Tartil ialah baca mudah-mudahnya baca anyu-anyu, baca lambat-lambat. Tujuannya supaya kita dapat faham. Tartil tu imam kita baca semaya malam ni baca mana? Maya tahajud. Maya raweh tu. Nak dengar Quran dah. Apa kalau tu imam baca lambat? Tu si lambat tu imam tu baca. Pergi semaya sejid lain. Mana tartil, baca Quran dengan tartil balas semaya qiyamul lail ni adalah kukan. Siapa semaya baca semaya tarawih atau semaya qiyamul lail baca cepat ni tak kena tartil dia. Tak kena cara dia lagi. Mudah-mudah terkecek. Batulah bagi orang semaya malam bila baca Quran baca dengan tartil. Baca tartil macam mana? Baca dengan anyu-anyu. Baca lambat-lambat supaya dapat tujuannya dapat nak faham. Yang ni dengan bacaan terang, jelas dan betul menurut hukum tajwid. Tahsin baca dengan comel, baca dengan cerak, wicerak gitu. Kemudian lagi kita tengok dalam ayat ini intisarinya dalam surah ni juga diajar apa? Diterangkan pula keistimewaan dalam surah Muzammil ialah Allah Ta'ala mari ajar kita tentang keistimewaan beribadat pada saat yang sunyi sepi. Keistimewaan ni kelebihan. Kelebihan kerana kena semaya tahajud, semaya malam. Semaya kau tidur, kau tidur belaka. Semaya kita semaya sore wana suniyam. Manusia duduk tidur. Hak ni masa afdal sekali. Kan tu asal semaya masa ni. Padahal semaya masa lain boleh tak? Boleh. Tapi bila masa lain tu masa sibuk. Kita sendiri pun sibuk, orang lain pun sibuk dengan kecek, dengan gotu, dengan goni. Ada pun semaya Tuhan suruh sinda tahajud ni ialah suruh semaya masa sunyi. Kelebihan dia sama tak? Sebenarnya terkata ayat sinda Allah SWT ayat pula, sebenarnya sembahyang dalam dan ibadat malam ni lebih kuat kesannya. Dia kesan dalam hati kita tak serupa dengan kita semaya waktu siang hari ataupun awal-awal malam. Lebih kesan pada jiwa kita. Tu kena pada orang yang biasa duk buat dah tu dah tahulah. Dan lebih tetap betul bacaannya. Bacaan kita pun lebih betul, lebih tetap. Kita takak bacaan kita saat ni pada hati kita saat ni. InsyaAllah. Ini cara bacaan dalam semaya. Ini Tuhan suruh tu. Bacaan lagu tu saat ni
Siapa suruh? Tuhan suruh dalam surah Muzammil. Nah, Tuhan suruh warattilil Qur'ana tartila. Nah, kemudian juga dalam surah juga Allah Ta'ala berkata pada kita, digalakkan supaya sebut dan ingat nama Allah. Kamsang, berkata dalam ayat dalam surah Muzammil ni, banyak perkara. Nah, kita akan dapat suruh semangat semaya, qumil lail, lepas tu baca Al-Quran, warattilil Quran. Kamsang lah kata. Berkata Tuhan lah kata, Tuhan suruh. Tuhan sendiri suruh ayat ni. Nah, bukan kata buat dengan itu dah. Nah, Tuhan sendiri suruh ajar, royak cara halu dah. Nah, masya-Allah sedapnya kita orang Islam. Nah, tu kelebihan kita orang Islam, orang beriman. Nah, kita buat apa-apa ni bukan buat atas ya tu dia tu dak. Apa cik tu dah buat. Dak. Nah, bila kita ambil kamsang semaya qiyamul lail, ambil kamsang pada surah Quran ni, kita rasa, kita sedar Tuhan sendiri ajar kita. Masya-Allah. Nah, kita kalau misalnya kata orang besar tu ko, orang besar ni ke royak kita, arah kita dah. Kita rasa cakap dah besar hati dah. Nah, apa ni? Apa lagi lebih besar daripada kelebihan kita terima khamsah perbuatan kita ni? Aku terima daripada Tuhan sendiri. Nah, itulah kelebihan orang baca tu Quran ni. Sepengat semai puasa baru ni, dah kita puasa kan lillah. Kepada man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kita semaya puasa ni. Bahkan ibadat kita Islam ni apa saja kita buat, bila kita beriman, kita buat khamsah terus pada Tuhan dah. Rapat dengan khamsah Tuhan. Nah, subhanallah, itu keistimewaan yang panggil kompensate kita. Nah, kelebihan kita orang beriman ni. Nah, alhamdulillah. Nah, Tuhan sendiri suruh kita dah. Sebenarnya dalam ibadat ni, Tuhan ajar kita suruh sembahyang malam, tengah malam kau tidur, warna suniyam. Nah, warna suniyam. Manusia duduk tidur lah ke. Kita bangun duduk sembahyang, duduk kerja dengan Tuhan sore. Waktu Tuhan dah Tuhan pandang kepada kita lebih pada orang lain. Tapi payahlah. Nah, dan nafsu kita tak kena, sedap tidur. Nah, suka pilih tidur lagi daripada bangun semaya jumpa Tuhan tu. Nah, gitulah kebanyakan manusia. Nah, Allah Rabbi, jadikan kami daripada orang yang munajat denganmu pada malam hari, ya Allah. Allahu Akbar. Keistimewaan lagi. Nah, tu katakan bila kita semaya malam tak sama kita semaya lain, dan kita baca Quran tak sama kita baca Quran waktu lain. Nah, batulah dalam semaya malam ni dia Al-Quran hemat. Al-Quran hemat. Itulah kita tengok orang tua dulu. Semaya tahajud dia ajar kita, moga tak pandai Quran dulu dah. Kena baca kuliah 10 kali, qul huwallah 20 kali gapo tu. Nah, tak ada tujuan lain tu. Asas silahnya banyak ni dah. Nak baca ibadah banyak. Pas nak baca banyak mana kita tak pandai Quran, tak ngapa Quran ni. Ya kena baca ulah hak tu lah. Hak tu asas silahnya ada. Apabila kita pakai ngapa Quran belakang dah. Nah, kat ngapa Quran belakang dah. Ada ingat dah. Ingat lagi surah Musabbih. Ingat. Tak ingat. Surah Tabarak. Surah Tabarak, surah Waqiah, kita kaji semua dah naik 6 semua dah ngapa Quran ni, ngapa Quran ni. Nah. Ngapa Quran ada. Kalau tak ngapa Quran, kalau tak ingat Quran banyak, ulah tu lah. Wei di banyak wak mana. Atau ulah baca wala anya-anya. Nah, baca anya-anya. Itu asasilah rumah kita so baca semaya tahajud. Tapi hafalan ni pun ingat Quran pun so baca ayat ulah nak baca ayat panak-panak juga, nak ulah gitu juga. Nah, jadi gitu buat dah. Nah. Ni kita tahu dah. Kalau kita ingat ayat panjang macam ada setengah-setengah bangkun ni, surah Yasin ingat mulut dah. Baca surah Yasin. Surah Yasin dah ada apa lah tu, kita baca selah sekali satu rakaat selah. Nah, boleh banyak rakaat dah tu. Nah, banyak rakaat dah tu. Waqiah ada setengah tu Waqiah ingat mulut lah dah. Nah. So, dah. Mami raya panggil ratam dai mak gen kuam sama kita dah. Bagi kita nak dulu. Nah, kita nak dulu, tangca dulu. Nah, insya-Allah kita usaha dah. Kemudian digalakkan supaya menyebut
Selagi khamsah dalam surah ni juga Tuhan suruh kita suruh zikir pada Allah banyak. Dalam surah juga semayang malam, sebaca Quran rawi enjo. Lepas tu dalam surah juga Tuhan suruh zikir. So zikir Tuhan banyak ayat depan. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Hendaklah kamu ingat nama Allah terus menerus. Zikir ni kena terus menerus. Ni pun kita dah jadi terukan kam gini dah. Zikir ni suruh seumur pada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat pada Allah kullu ahyan. Setiap masa. Masa Nabi tu duk ingat Tuhan seumur. Buat kan Rasulullah. Pak kita kata kita duk basuh duk gapo boleh tak gapo. Bahkan kita ni teruknya duk semaya duk depan Tuhan dah duk ingat nak pergi maju pada Tuhan dah duk lupa lagi dah. Tak ada zikrullah dalam semaya juga. Subhanallah. Allah jadi teruk doa hati kita ni nak karak. Insyaallah Tuhan Allahumma a'inna atau doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nabi tak tinggal doa ni kan? Nabi tak jangan tinggal doa ni. La tada'ha. Nabi pada sahabat dia. Dan Nabi hijau doa ni Nabi tak jangan tinggal doa ni. Sebab kita minta dari doa ni kita minta tolong Tuhan. Allahumma ya Allah a'inni tolongku ala zikrika. Kata ingat kepadamu wa syukrika dan syukur padamu wa husni ibadatika. Tolongku ya Allah tolong. Kalau Tuhan tak tolong zikir ni tak ada. Kena kau sebah dah ni pergi berat orang lain. Tu lagi denak hati kita denak dah. Mangap ke wasbah mudah lucu. Lepas tu zikrika ni zikir pada Allah Tuhan khamsah kita dalam surah ni. Khasnya so ingat Tuhan. Astaghfirullahalazim. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Menyebut dan mengingat nama Allah terus menerus malam dan siang. Itu kerja kita dengan Tuhan. Kerja kita ni bukan zikir sebesar-besar amalan. Sebesar-besar amalan. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dunia semua ni memikah. Walau sebesar nyamuk, sebesar sayap nyamuk. Tak ada harga. Tak ada harga. Murahnya harga. Murah tahu mana? Murah kalau nak pelian dengan nak lek dengan sayap nyamuk. Mahal harga sayap nyamuk lagi dengan dunia sebuah ni. Kecuali mereka dunia ni ada zikrullah. Kalau harta kita banyak korang pun tak ada zikrullah. Tak ada ingat Tuhan sikit abuk. Tua jangok, tak ada ingat Tuhan. Kaya tahu mana pun tam nanti tak ada ingat Tuhan. Memika. Dan dengan sayap nyamuk mahal sayap nyamuk lagi. Sebab tu dunia dia ada lagi tu ada taruh lagi semua ni kan ada zikrullah, ada orang dia ingat Tuhan. Waktu dalam ayat banyak kelebihan zikrullah ni. Katakanlah dengan sebab tidak kerana ibu-ibu menata mengakak tu. Ibu menata. Kenapa tu ban ni? Kalau mereka itu tidak kerana mereka itu ingat kepada Tuhan, nescaya dengan sebab dosa manusia Tuhan hapus lama dah dunia ni. Itulah dia. Allah. Kita cuma COVID ni kau susah lagi tak ingat Tuhan lagi, tak ada tempat nak ingat Tuhan dah. Tapi kita galak lagi banyak ke galak lagi pun susah pun. Batu zikrullah dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala khamsah kepada kita, hai umat manusia, hai muslim muslimat. Tuhan suruh kita ingat pada Allah ni. Bagaimana ingat pada Allah banyak hari hidup kita. Allahumma a'inni ya Allah ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus menerus dalam malam dan siang, bukan malam aja dak. Siang malam, atau pagi betul. Nak makan, nak tidur, bangun tidur, masuk bilik jamban. Masuk bilik air, tubik, nak kereta tu, naik turun kereta, pakai baju, tabuk baju, semua tu zikrullah lah kata panggil dah. Bukan zikrullah, faham malik kata zikrullah bukan saja atas tikas maya dak. Zikrullah bukan atas pergi wasbah aja dak. Dah. Pergi kebun, dan ada kebun banyak dah. Masuk kebun tengok kebun, masya-Allah, la quwata illa billah. Tu doa kebun benar tu. Doa masuk tengok kebun dah. Masuk pergi pak rumah kita dengan harta kita, masya-Allah, la quwata illa billah. Bagi denak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak doa-doa zikir yang khas untuk perkara-perkara tertentu dah.
Dan selagi dalam zikrullah naik kelas lagi dalam ayat ni, Tuhan suruh kita naik kelas lagi, kemah lagi jiwa kita lah daripada zikrullah tu ayat dah. Tapi Tuhan suruh dalam ayat ni watabattal. Dan hendaklah menumpukan amal ibadat padanya dengan sebulat-bulatnya dan seikhlas-ikhlasnya. Orang pun payah nak buat ni. Mertabat orang bagi wali-wali Allah, wali nabi-nabi tu, kelas-kelas nabi-nabi, rasul-rasul dah ni. Dah. Hati kita penuh dengan ibadat pada Allah, dah jadi hamba Allah. Duk saya tak ada ingat aku bukan gapo. Aku dah hamba Allah. Ana abduka wa ana ala ahdika wa adika. Dia ingat tu semua. Nah, wak gapo-gapo tapi tua tu. Nah, tua tu duk ada sangka, bukan kata duk pencuri, duk tak apa lagu wadak. Nah, tapi dia tu tinggi kelas ibadat dia pada Allah sebulat-bulatnya dan seikhlas-ikhlasnya. Ya, kita kena buat lah tu, kena usaha. Nah, kemudian lagi dalam surah juga kita akan mengaji. Kemudian diberi amaran. Surah ni ada amaran. Dah. Lepas tu suruh ayat sesuatu tu. Nah. Tuhan amaran pada golongan kafir. Tuhan mari terang dalam surah ni pada orang kafir khasnya, pada orang tak usil pada Islam ni. Nah. Yang menentang seruan Islam. Orang kafir ni orang neta total Islam. Nah. Batu Islam kat orang Melayu sendiri pun kalau total Islam, dah mengingat sikitlah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa sekiranya mereka masih berdegil perut turut ajaran Islam, maka akibatnya amatlah buruk. Kesudahannya amatlah buruk. Tuhan sendiri nak lawan Tuhan ahwalah nah. Ni kita tengok salah satu di bala bencana banyak hari ni pun dah ada salah satu akibat juga tu. Akibat orang lawan Tuhan. Kita tak khabar, orang lain buat, kita kena belaka. Nah, amatlah buruk seperti yang telah menimpa Firaun dan kaumnya. Tuan contoh Firaun tu, nah orang rebel ke Firaun tu, tapi akhirnya dia mati kena selai di Tuhan. Nah, tu sesungguhnya keterangan-keterangan yang mengandungi amaran akhir sekali surah ni, Allah Taala mari amaran katanya apa saja Tuhan ada ayat surah ni menjadi peringatan, peringatan. Nah, peringatan takdiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari peringatan pada manusia semua. Oleh itu siapa yang nak, yang mahukan kebaikan dirinya, semua ni untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa dah. Nah, semua Tuhan ajar kita untuk diri kita sendiri. Dapatlah ia ambil jalan membawa kepada Tuhannya. Cari jalan. Cari jalan menuju pada Tuhannya. Semaya, buat ibadat, zikir semua tu. Nah, untuk diri kita sendiri. Nah, bukan untuk orang lain dah. Allahu Akbar. Nah, dengan cara ke mana? Dengan cara iman dan taat. Alhamdulillah. Nah, kena pakat beriman belaka, kena pakat taat. Turut. Nah, turut perintah Tuhan, turut perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita dapat kebaikan insya-Allah yang ada dalam surah ni khasnya dan ada dalam Quran ni semuanya. Semua ni Quran sebuah ni untuk kita sendiri. Nah, bukan Tuhan ada untuk Tuhan dak. Nah, Tuhan tu sebenarnya belaka dah ya subhanallah bihamdih. Maha suci Allah lagi memujinya. Tuhan tak ada kurang mana. Hak kurangnya kita. Nah, lepas tu kita ni nak kebaikan diri kita sendiri kena dua perkara. Iman. Nah, nak iman tu apa? Iman tu dah kena ngaji dulu lah. Nah, nak pergi pada iman tu kena ngaji, kena dengar. Nah, maka inilah satu-satunya majlis kita. Tujuan majlis kita ni adalah tak ada tujuan lain ialah untuk nak mengimankan diri kita sendiri. Mengilmu, satu. Qamru kita dulu, satu. Menumbuhkan iman kita insya-Allah. Nah, dan insya-Allah kita akan nak baiki diri kita kepada arah Tuhan redha. Tak ada nak tujuan lain lagi ni. Nah, jalan kita percaya gini, hidup kita semua ni ada gotu ada gotu semua ni nak ya paman kita ialah redallah. Nah, redallah. Itulah. Maka gini alhamdulillah sebagai kita mula majlis kita gini salib pertama lepas pada hikkan COVID ni, dan insya-Allah minta Tuhan jadi berkat majlis kita dan minta Tuhan terus ada majlis kita ni dapat faedah kepada kita sendiri dan kepada sangkum kita, masyarakat kita semua insya-Allah. Dan itulah saja masuk pembelajaran ni dah. Masuk dah. Kita tutup majlis kita gini dengan kata minta Tuhan jadi kita Allahumma ja'alna minal ladzina istama'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami daripada orang mendengar perkataan dan ikut mana baik ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.